Berbeza copywriting dia, berbeza gambar dia ataupun video dia ataupun setting dia. Asalkan dia berbeza, you testkan benda yang berlainan, you akan tahu yang mana akan berkesan, you kekalkan, yang mana tak berkesan, you tutupkan. Bandingkan satu bisnes yang RM100 tu dia letak dalam satu ads saja, mengharapkan ads tu berkesan. Satu lagi, dia ada 10 ads yang berjalan, dia akan tutupkan mungkin 8 yang tak berkesan, kekalkan 2 yang berkesan saja dan dia akan teruskan proses ni. Sebab tu anda hanya perlukan RM10 saja setiap hari untuk setiap satu ads. Itu sangat-sangat penting. Jangan meletakkan semua telur ke dalam satu basket. Kalau basket tu terjatuh, semua telur pun pecah. So sangat penting anda kena pakai strategi RM10 ni setiap sehari untuk satu ad untuk buat testing. Dan asyik repeat proses ni sampailah anda ada banyak ads yang berkesan, yang berjalan sekali. So itulah winning ads ataupun strategi RM10 sehari ni yang boleh mengurangkan kos. Lama kelamaan you akan nampak kos you merendah. Sebab anda tak mengharapkan satu ad saja. Kalau anda mengharapkan satu ad saja, semakin lama kos dia akan naik. Anda nak kurangkan kos, anda kena ada ads yang baru keluar setiap hari. Kalau boleh setiap hari, kalau tak setiap 2-3 hari tu kena ada keluarnya satu ads baru dan buat testing pakai RM10 saja. Okay? Itu poin yang kedua. Poin pertama, objektif. Kena pilih dengan betul. Poin kedua tu anda nak menjimatkan kos, pakai RM10 buat testing dulu. Okey, yang ketiga tu anda nak mengelakkan pendatang asing. Sebab pendatang asing ni, siapa dekat bawah, cuba komen dekat bawah kalau anda ada pengalaman pendatang asing saja yang datang like, komen, share dekat Facebook ads anda. Bukan ke ia membazirkan duit dan masa? Nak ke tak nak saya tunjukkan cara macam mana nak mengelakkan pendatang asing? Mengurangkan, bukan 100% tapi mengurangkan kebanyakan pendatang asing. Bagi dia tak nampak post anda. Nak ke tidak? Okay? Nak ke tidak? Cuba komen di bawah. Saya akan tunjuk kepada anda satu cara yang sangat-sangat simple untuk mengelakkan pendatang asing nampaknya post ads anda. So secara simpelnya, biar saya tunjuk dekat anda. First, dekat lokasi anda kena tukarkan living in or recently in this location. Nampak? You tukarkan menjadi living in this location saja. Tak kira anda set mana. Anda boleh set Malaysia ataupun anda boleh set Kuala Lumpur. Tapi anda yang default dia living in ataupun recently in this location. Kebanyakan orang akan kekalkan kepada setting ni. Tapi anda kena tukarkan setting ni kepada people living in this location. Kenapa agaknya? Sebab pendatang asing biasanya dia berada di tempat ni, tapi lokasi tempat tinggal dia bukannya Malaysia. So bila you pilih people living in this location, Facebook boleh detect kebanyakan orang pendatang asing tu dia tak letak tempat tinggal dia di Malaysia. Itu first step. Okay, of course step by step kita akan mengurangkan kebarangkalian pendatang asing ni boleh nampak. So ni first step. So tip yang pertama, you tukarkan people living in this location. Yang kedua tu, you datang ke detail targeting ni. Make sure detail targeting nampak. Ni pakai keyword. Detail targeting, you pakai butang exclude. You tekan butang exclude. Detail targeting adalah tempat kita masukkan keyword siapa yang kita nak target. Tapi kita boleh juga letak tempat exclude. Maksudnya kita nak mengelakkan. Kita masukkan keyword dan kita nak mengelakkan kumpulan ni daripada nampaknya ads kita. So di bawah exclude kita boleh nampak, kita boleh letak exclude. Okay, exclude kita letak away from home. Bila kita nampak away from hometown, kita pilih away from hometown. Maksudnya Facebook tahu orang-orang ni adalah orang yang jauh daripada rumah, jauh dari rumah. Kenapa dia tahu? Sebab you ada tempat berasal dan sekarang ni dia boleh detect lokasi anda berada di tempat ataupun negara yang lain. Itulah betapa powernya Facebook. Okay? Itulah betapa powernya Facebook. So you masukkan away from hometown. Dalam boost post you tak boleh buat benda-benda banyak benda advance yang macam ni. Okay? Yang kedua tu you kena letakkan away from hometown. Definitely saya promise anda akan nampak
sangat-sangat akan you akan nampak banyak kurangnya orang pendatang asing yang datang like page anda, post anda, ads anda. Okey, yang ketiga tu anda nak masukkan language. Banyak orang pun dia letak language ni, dia letak kekalkan saja sebagai default. Jangan masukkan all language. Anda kena masukkan, contohnya kalau post anda ataupun ads anda target orang Melayu ataupun orang yang berbahasa Melayu, anda kena letak Malay. Sebab language ni bukan bangsa. Language ni adalah keupayaan orang membaca language tersebut, dan sama ada orang ni dia akan selalunya tengok kandungan berbahasa yang you letak, masukkan tak. Kalau contohnya you masukkan Malay, maksudnya Facebook akan tunjukkan kepada orang yang selalunya tengok kandungan berbahasa Melayu. Kalau anda tak pilih language, dia akan tunjuk dekat semua orang yang berbahasa semua bahasa. Okey, sebab itulah Facebook Ads anda tu ditunjuk kepada pendatang asing, sebab anda tak mengelakkan pendatang asing. So ada 3 tip yang anda belajar hari ini untuk mengelakkan pendatang asing dan mengurangkan kos budgeting marketing anda. First, lokasi ni, people living in this location. Yang kedua, exclude, away from hometown. Yang ketiga, masukkan language. Kalau anda nak target Melayu, bahasa Melayu. Kalau anda nak target Chinese, bahasa Chinese. Kalau anda nak target orang yang baca English, English. Jangan tak letak apa-apa, jangan bagi dia default. So itu cara macam mana anda nak set untuk Facebook ads anda. Okay, so kita tak ada masa untuk complete seluruhnya, tapi itu step by step macam mana anda nak at least setkan Facebook ads anda cara yang betul. Okay, mengurangkan kos, buat split testing, buat testing pakai RM10 saja setiap hari. First, pilih objektif yang betul. Second, buat testing pakai RM10 sehari. Yang ketiga tu mengelakkan pendatang asing. Okay, itu cara macam mana anda nak setkan ad setting anda. Dan jom kita masuk balik ke slide kita. Kita refresh balik apa yang kita dah belajar hari ni. So first, Facebook page ada prinsip 80-20. Okay, prinsip 80-20, 80% kena post engagement, 20% tu kena post promosi. Jangan seluruh page tu post promosi saja. Yang seterusnya anda belajar copywriting AIDA. Yang penting attention tu kena ada, menangkap perhatian, dan juga jangan sesekali tulis kepada semua orang saja. Tulis secara khususnya macamlah anda bercakap dengan seorang. Itu AIDA. Yang ketiga tu adalah strategi Facebook Ads. Anda dah belajar macam mana nak pilih objektif yang betul. Ingat, pakai traffic dan juga messages kalau anda baru saja bermula. Yang kedua tu, ingat pakai RM10 sehari saja untuk buat testing. Yang ketiga, ingat 3 step untuk mengelakkan pendatang asing, iaitu tukarkan lokasi dan juga masukkan keyword away from hometown, dan juga letakkan language, masukkan language. Itu apa yang anda dah belajar hari ni. Kita refresh balik. Tapi kalau anda dah buat Facebook page, okay, anda dah buat copywriting lepas kelas ni, anda dah buat Facebook ads, adakah anda 100% confirm dah boleh dapat sales banyak? Tak. Jawapannya tidak. Kenapa? Sebab kalau anda nak membina satu bisnes online yang berjaya untuk jangka masa yang sangat panjang, untuk lama-lamanya, anda bukan saja perlukan satu tips ataupun satu strategi, anda perlukan satu model bisnes yang berkesan. Maksudnya, macamlah apa yang Aida ajar kepada anda tadi tu, you kena ada satu model. 3 unsur, segitiga bina bisnes online ni satu model. Anda tak boleh hanya ada satu tip ataupun satu strategi saja. Itu sangat-sangat penting. Sebab tu, produk yang terbaik, walaupun siapa yang rasa anda ada produk yang terbaik, cuba komen di bawah. Kalau anda percaya bahawa produk anda tu terbaik, I rasa produk saya terbaik ni, tak semestinya produk yang terbaik tu boleh menjayakan bisnes. Bukan ke? Sebab kenapa? Siapa yang rasa produk anda terbaik? Produk terbaik tu adalah salah satu faktor saja untuk menjayakan bisnes. Tapi produk yang terbaik akan selalu kalah dengan produk terkenal dan model bisnes yang berkesan. Kenapa? Sebab produk terbaik tu tak guna kalau orang tak tahu. Kalau orang tak tahu, orang tak kenal tu, macam mana
dia tahu betapa baiknya produk anda. Anda kena simpan banyak stok, anda simpan sajalah dekat diri sendiri. Siapa yang tahu kalau orang tak kenal? Sebab tu anda kena membuatkan produk anda terkenal dan anda perlukan model bisnes yang berkesan. Tapi anda ada cabaran. Semestinya anda ada cabaran, macam mana nak buat, saya keliru macam mana nak start, macam mana nak meneruskan. Bila saya buat kesilapan tu, I tak tahu, tak ada bimbingan, tak ada orang nak guide, asyik belajar sendiri, makan masa yang panjang. Mungkin anda ada cabaran-cabaran macam ini. Sebab tu bukannya anda tak cukup berusaha. Sebab kadang-kadang orang rasa dia tak cukup berusaha. Bukan. Anda perlukan bukannya lebih banyak usaha, tapi anda perlukan bimbingan, anda perlukan model bisnes yang berkesan. Anda perlukan formula. Anda perlukan formula. Bila anda adanya formula, lebih simple, lebih menyenangkan untuk anda berusaha. Setakat berusaha saja dengan cara yang salah, dengan hala tuju yang salah, tak berkesan. Anda memerlukan model bisnes dan juga bimbingan yang betul. Alright, itu sebabnya hari ini saya nak offer kepada